Okay, hai. So hari ni kita akan unbox Brother A80. Kita akan tengok apa yang ada dalam box dia and apa basic things dengan mesin ni yang kita kena tahu. Okay, jom kita unbox. Lepas kita unbox, kita akan dapat mesin yang macam ni. Dia ada hard case macam ni. So kalau nak sekat mesin tak guna, just boleh cover. Then mesin itself, lepas tu yang ni dia punya corak jahitan. Ni kita punya papan corak kan. Kita boleh attach dekat mesin. Okay, next kita ada standard lah, akan ada manual book. Okay, untuk model ni tak ada CD, just ada manual book je. Power cable, foot pedal. Yang ni optional lah, nak pakai boleh, tak nak pakai pun tak apa. Then kita ada few accessories yang lain yang kita akan explain dalam video ni nanti. Okay, first sekali yang tadi yang pasal ni, yang corak jahitan tu, yang ni kita boleh attach kan ke kita punya mesin. Cara dia ni handle ni, nampak kan handle ni, kita boleh attachkan dekat sini. So dia akan jadi macam ni. Okay, yang ni optional lah, tak pun tak apa, kadang rasa mengganggu kan. So boleh skip je, boleh tanggalkan je benda ni. Okay, next kita akan tengok apa yang ada pada mesin ni dan apa yang kita dapat sekali dalam package tadi tu. Okay, tadi ada explain, ada foot pedal kan. Okay, foot pedal, ada power cable ni, and kita akan dapat yang ni. Ada lagi satu kat dalam kompartmen ni. Kalau kita buka, cara tarik macam ni, akan ada satu lagi accessories yang dapat sekali. Okay, so kita akan go through one by one. Okay, ni yang dapat sekali dalam bag yang ziplock ni. So kita akan explain lah setiap satu ni. So ni adalah cleaning brush untuk nak bersihkan mesin. Ni adalah spool net, guna untuk letak dekat spool benang supaya benang tak terburai bila kita tak guna. Okay, yang ni nama dia eyelet punch. Biasanya jarang kita guna pun kalau kita nak pakai eyelet kan. Yang ni pula, okay, ni sebenarnya ni adalah seam ripper. Dia ada cover macam ni. Dia cover dia tak transparent macam seam ripper yang selalu kita beli tu kan. Okay, ni seam ripper. Yang ni adalah extra tiang benang. Ni jarum yang dia bagi extra. Lepas tu ni ada screwdriver untuk nak buka part-part kat dalam mesin ni. Yang ni adalah twin needle. Twin needle ni adalah twin needle universal ya, bukan twin needle stretch untuk kain knit, dia untuk kain yang biasa. Okay, next kita ada spool cap. Spool cap ada dua size. Ada yang large size dengan yang small size. Lagi kita ada juga disc shape screwdriver. Dan itu saja untuk yang dapat dalam ziplock bag ni. Okay. So next kita akan tengok pada yang dapat dalam pouch bag yang putih ni. Yang putih ni normally kita akan dapat ni lah, dia punya tapak mesin yang dia bagi sekali dalam mesin lah. Okay, so kita tengok setiap satu apa yang dia bagi.
Okey. Bila beli mesin portable, memang dia akan bagi free bobbin. Ada 3 kat sini, and another one dekat mesin itself. So 4 dia bagi. Yang ni adalah tapak jahit lubang butang. And then dia ada bagi tapak. Yang dekat mesin tu dia dah bagi tapak. Kita tengok tapak apa dia bagi. Okey, yang dekat mesin ni dia adalah nama dia, okey, tapak J. Yang ni nama dia tapak zigzag. Okey, tapak zigzag. Lagi dia bagi tapak mana lagi? Okey, yang ni tapak label G. Ni adalah tapak overcast. Dia ada macam kena tengok sendiri lah. Kalau kat tapak tu dia ada macam tajam sikit kat tepi ni. Seterusnya dia bagi tapak zip. Ni tapak zip biasa, zipper foot. And then dia ada bagi blind stitch punya tapak, blind stitch. Then dia ada bagi tapak apa lagi ni? Yang ni adalah tapak N. Tapak N ni adalah monogramming punya foot. Dan last sekali dia ada bagi button fitting foot. Okay. So lainnya kita akan explain lah kegunaan mesin ni. Okay. Dan kita dalam box mesin ni tadi kan saya mention pasal ada manual book. Okay, ni adalah operation manual untuk model ni. So semua benda ada kat dalam ni. Berkaitan dengan parts mesin jahit, especially yang ni. Okay. So macam at least kalau tak tahu, macam kalau saya mention nanti dalam video part-part ni, so make sure kalau tak tahu part mana tu, boleh refer kat dalam manual book ni. And dia ada juga ni accessories yang saya sebut tadi, semua ada kat dalam ni. Dia dah di label. Lepas tu ni adalah dia ajar changing needle, pasang bobbin, semua ada kat dalam ni. So ni adalah in term of dalam bentuk user manual yang buku lah. So next kita akan tunjuk cara nak mengendalikan mesin ni. Okay, first kali kita akan pasangkan power cable ni ke kita punya mesin. Cuba bagi rapat. Okay, lepas kita dah pasangkan kabel, kita akan switch on lah kat sini. Okay, so once kita switch on, dekat screen akan keluar macam ni. Okay, nampak tak? Kat screen keluar macam ni. So lampu akan menyala, and kita akan tunjuk lah cara kita nak guna. Next kita akan tunjuk cara kita nak pasang benang bobbin. Okay, first kali kita kena kat sini ni, kita punya ni kena tarik macam ni, tekan yang kat sini kan. Okay, kita nampak ni tekan macam ni, so dia akan naik macam ni, and then keluarkan bobbin. Okay, lepas tu cara nak pasang bobbin ni macam ni. Okay, macam ni ya. Ni kita punya benang, masukkan benang kat sini. Okay, ni ada spool cap medium tadi. Kan dia ada 2 size dia bagi, and ada satu size lagi medium. Dia ada large, small and medium. Okay, so masuk dalam ni and letakkan spool cap. Lepas tu, so benang ni kan akan lalukan je kat laluan benang yang dia tunjuk kat sini. Nampak dia dah ada laluan benang. So refer je laluan tu sini. Ikut je laluan yang dia bagi tu, tunjukkan kat atas ni. And bobbin letakkan kat sini, and bawa benang ni ke sini, and pusing sekali macam tu. Make sure pusing kat bobbin pusing macam tu.
boleh potong lebihan benang ni and rapatkan kita punya ni ke sana. Okay. Okay, lepas dah set up macam ni, kita akan tekan button start. So bobbin akan pusing lah. And once dia penuh, dia akan stop sendiri. Tapi kalau in between kita nak stop, kita just tekan yang ni balik. Tapi kalau nak sampai full, tekan je sambung sampai dah dia full. Ni speed. Kita nak bobbin kan, bagi full speed lah, tak ada masalah pun. Sampai dah dia full. Okay, once dia dah full tadi, dia dah stop kan. So just tekan balik and tergunting lah kita punya benang. So tanggalkan, tarik je. Okay, dan kita akan pasang benang bobbin kat bawah. Okay, yang ni kita nak buka dia, ada benda ni kan, kita just push benda ni ke sana. So di sini dia akan naik, dia akan tertanggal cover ni. So pasang kita punya bobbin. So dropkan bobbin ni ke sini. So ikutlah dia punya guide kat sini, kena selitkan benang kat mana and bawa ke sini and dia akan potong terus yang lebihan. So then cover dia, tutup balik. Okay, so next kita pasang benang yang atas semula. Pasang benang atas ni sama je, ikut je laluan yang dia dah provide tadi tu. Daripada yang sini lalu ke sini, selalu ke sini, ikut je step dia. 1, 2, 3, rok ke 3, naik ke 4, turun balik 5, lepas tu 6 ada kat sini number 6, dan 7 sini, 8 bawa ke sini. Lepas tu kita nak masukkan jarum benang ke jarum, tak payah buat manual. Kita akan gunakan function yang dah ada kat mesin ni, iaitu ni kat sini. Dia ada label nombor 9 kat sini. Nampak? Dia ada label nombor 9 kat sini. Okay, so cara dia, kita tekan yang ni ke bawah. So benang akan auto masuk ke dalam jarum. So dah settle part untuk pasang benang lah. Okay. Next kita akan belajar untuk guna mesin. Ni untuk basic lah. Okay, first kali kena faham yang mesin ni dia adalah multi purpose punya sewing machine. So kalau nak explain setiap function, setiap corak jahitan yang dia ada ni, memang tak habis lah masa sehari lah. Dia macam banyak sangat part video berjam-jam yang kita kena buat. So yang untuk video ni saya akan explain basic yang wajib tahu untuk permulaan. Okay, first kali yang tadi yang pasal nak pasang benang tu dah settle. Okay, next kita kena tahu part-part yang ada kat mesin ni. Okay, nampak kat sini ada tombol dialer ni kan. Okay, ni adalah untuk kegunaan dia untuk nak tukar corak jahitan. Okay, nak tukar corak jahitan ni. Okay, nampak kat sini 1 kan. Okay, kat sini dah ada numbering dah. 1, 2, 3, 4 ni. Semua kat mana, apa corak jahitan dia. So let's say kalau nak pakai jahitan nombor kata nak pakai jahitan nombor 30 katakan. So just pusing lah sampai dia pergi ke nombor 30. Macam tu. Kalau nak pakai jahitan nombor 1 lah katakan, nombor 4 ke katakan kan. So pusing balik sampailah pergi ke mana yang kita nak lah. Okay, next button yang kat sini. Okay, button yang kat sini. Okay, yang ni, yang atas ni ada plus minus ni kan. Okay, ada plus minus ni, yang ni. Yang ni adalah untuk stitch length, panjang jahitan, ataupun orang lain panggilnya mata jahitan, kekerapan jahitan lah. So nak tambah, nak tolak ke, boleh adjust kat sini. And then yang bawah ni adalah stitch width, nak besarkan, contoh kalau zigzag, nak besarkan, nak kecilkan. Okay, next yang nampak yang ada sini,
ada 2 lagi button kat sini. So nampak kat sini sekarang ni adalah satu jarum. So kalau kita nak pakai twin needle, kita tekan yang ni. So mesin tu akan tahu yang kita tengah nak pakai twin needle. So kalau nak pakai single needle, just tekan yang ni balik. So dia akan keluar. Dan kita ada satu function, nampak macam button reverse kan. Okay, yang ni nama dia, function tu adalah automatic reverse. Maksudnya dia akan automatic reverse masa kita nak start jahit. Okay. So kalau nak pakai yang ni, kita akan nanti saya tunjuklah macam mana function yang benda ni. Okay, next kita proceed ke yang side sebelah ni. Okay, ni adalah untuk adjust speed adjuster. Nak adjust laju, slow, laju. Okay, nak adjust ni. So boleh pilih lah. And then kita ada button untuk start dengan stop. Kalau kita tak guna foot pedal lah. Yang ni function untuk reverse stitch button. Kita nak reverse manually. Yang ni pula reinforcement stitch button. Yang ni kita tunjuk lah macam mana kegunaan dia, especially untuk decorative stitches ni. Kalau kita nak reinforce jahitan, nak matikan jahitan tu, kalau kita tekan manual reverse ni, dia tak cantik lah. So kita pakai yang ni. Jadi kita tunjuk lah macam mana cara dia. Yang ni adalah dia position, nak turun naik. Tekan, jarum akan turun. Tekan balik, jarum akan naik. Okay, yang seterusnya kat sini, terlupa yang part atas ni, kita ada satu dialer macam ni. Ni adalah untuk adjust tension benang. Okay, so rasanya dah settle part basic yang ada pada mesin ni. Next kita boleh tunjuk cara untuk kita nak start jahit lah. Okay, untuk nak jahit, let's say kita nak pakai jahitan lurus biasa. Katalah saya nak guna nombor 2 katakan. Nombor 1 lah, kita pakai nombor 1 dulu. Untuk width ni memang tak perlu adjust, sebab nak guna jahitan lurus je. Yang kena adjust width ni adalah untuk yang corak zigzag, corak-corak yang dekoratif ni. Okay, next stitch length ni kita boleh adjust lah. Nak tambah, lebihkan ke, nak kurangkan, nak makin rapat-rapat ke, nak makin jarak ke. So kita akan try jahit lah. Sekarang kita tak onkan function auto reverse ni. Kita nak tunjuk menu je dulu. Okay, so kita try sikit. Takkan kain bawah tapak. Ni nak turunkan tapak ni, ada yang nampak dengan ni. Turunkan macam ni. So nak turunkan jarum, tekan macam ni. Masa nak start, kan ni speed yang slow. Kalau nak start, tekan yang ni. Nampak tak? Speed dia sangat lah slow. Ni kita tak perlu pedal lah. Kita guna start dengan stop button ni je. So kalau untuk budak-budak yang nak belajar jahit kan, kadang-kadang mesin ni antara yang bagus lah, sebab dia computerized tu, dia speed dia boleh adjust. Kalau nak laju, turut laju. Okay, stop. Okay, jarum kat bawah kan. So kita nak naikkan jarum kat atas, just tekan yang ni. So, jarum dah naik atas. Okay. So jahitan dia macam ni. Ni yang kita lurus lah tadi. Okay, let's say kita tekan yang auto reverse punya function tadi, auto reverse punya button tadi. So, kita test tengok macam mana dia jahit. Okay, fokus kat mana? Fokus dekat sini Tengok macam mana dia jahit. So tekan start. Nampak tak? Dia reverse sendiri. Okay, once nak matikan jahitan, kita tekan yang ni. So dia akan reverse. Okay. So tadi bila kita guna auto reverse tadi tu, dia auto. Nampak tak? Dia matikan jahitan kat sini auto. Okay, so kita tunjuk sekali lagi dengan lebih dekat untuk lebih nampak. Kita tengok betul-betul tunjuk untuk yang function yang dia matikan jahitan tu. So dia down, start ke depan, dia reverse balik.
Itulah dia punya yang untuk function auto reverse tadi tu, auto reinforcement tu. Okay, next kita tunjuk function yang lain lah. Kita tunjuk untuk guna corak zigzag ataupun decorative stitches lah. Okay, let's say kita pilih corak nombor 20. Macam menarik je 20 ni. Pusinglah sampai ke nombor 20. Yang ni saya just nak pakai apa yang dah preset kat situ. So kita letakkan kat ni. And kali ni kita akan onkan yang ni. Apa nama dia? Kita akan tekan yang ni untuk reinforce dia punya jahitan nanti. So kita tekan start. Lajukan sikit-sikit lah. Ni speed dia yang paling laju lah. Ni untuk corak decorative stitches lah. Paling slow. Saya dah habis jahit sampai sini. Saya tekan ni. Ni dia akan reinforce kan jahitan tu. Maksudnya dia taklah kita tekan reverse. Bila tekan reverse, kita jahit corak yang bercorak, dia akan jadi tak cantik lah. So kita nak matikan jahitan dengan untuk corak yang ni, kita kena tekan reinforce punya button ni. So dia akan jahit kat tempat yang sama yang kita stop. So jahitan dia akan jadi macam ni. Okay, nampak tak? Okay, seterusnya kita boleh explore sendiri dululah part-part lain yang ada pada mesin ni. So nanti kalau ada soalan, boleh tanya kat dalam support group untuk buyer yang beli dengan Haura, okay?